Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 67 ingin membentangkan sebuah video yang bertajuk beg plastik mudah urai atau beg plastik konvensional. Mana satu lebih mesra alam dan pengguna. Pengenalan, dalam abad pemodenan, pengguna lebih suka menggunakan plastik konvensional berbanding mudah urai untuk membeli makanan dan minuman. Seterusnya, plastik telah lama dikenal pasti sebagai bahan yang memberi kesan jangka masa panjang kepada alam sekitar. Plastik yang diperbuat daripada HCFC22 berpotensi mengancam persekitaran 3 hingga 5 kali lebih tinggi berbanding bahan buangan yang lain. Malah, masyarakat negara ini menghasilkan lebih 19,000 tan sisa pekerja setiap tahun dan 60% daripada jumlah itu adalah plastik. Plastik yang dibuang akan kekal di persekitaran untuk berdekad lamanya dan mungkin juga beratus tahun lamanya kerana sifat plastik itu sendiri yang tidak mudah terurai. Namun kini plastik mudah urai sudah mula diperkenalkan kepada pengguna dan plastik ini diperbuat daripada polimer hidrokarbon. Konflik menggunakan beg plastik konvensional kepada manusia. Yang pertama, beg plastik mengambil masa selama 100 atau 500 tahun untuk dilupus secara semula jadi. Seterusnya, bahan toksik yang larut akan meresap ke dalam tanah dan boleh menjejaskan rantaian makanan kita. Selain itu, setiap tahun, lebih daripada 100,000 penyu dan haiwan laut mati akibat beg plastik. Akhir sekali, kandungan yang terdapat dalam beg plastik itu sendiri bersifat karsiogenik yang mana akan mengganggu hormon DNA manusia dan akan menyebabkan manusia mudah mendapat penyakit kanser. Misalnya, mereka yang mengemari makanan laut seperti siput sedut dan kepah yang mendapat nutrien daripada selut akan mudah mendapat kanser sekiranya habitat makanan tersebut termendap dengan plastik sampah. Nama saya Muhammad Ilmi. Faktor yang menyumbang kepada konflik tersebut ialah sikap manusia yang tidak endah akan perihal alam sekitar. Terdapat segelintir manusia yang tidak mempunyai etika maupun moral dan mereka ini akan buang sampah plastik ke merata-rata tempat. Antara tempat yang dibuang ialah di jalan raya, pantai, sungai dan lain-lain lagi. Sebagai contoh, pantai merupakan tempat yang terbuka dan banyak haiwan seperti burung sering melewati tempat ini. Tetapi, apabila adanya sampah plastik di persisiran pantai, haiwan ini akan secara tidak sedar terjerat ke plastik ini dan akan perlahan-lahan membunuh mereka. Ini telah menimbulkan isu keselamatan haiwan-haiwan ini. Faktor yang kedua, penggunaan plastik yang banyak oleh manusia telah menyebabkan pengumpulan plastik yang terlalu banyak pada suatu masa yang sama. Ini akan mengakibatkan pelupusan plastik tidak dapat dilakukan dengan efisien oleh kerana timbunan sampah yang banyak. Pada masa yang sama, pihak pelupusan sampah ini akan meningkatkan kadar pelupusan sampah melalui kaedah pembakaran untuk kurangkan sampah-sampah yang banyak. Ini secara tidak langsung akan menyebabkan pemanasan global kepada bumi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ditugaskan untuk membincangkan isu etika keselamatan kesihatan dan alam sekitar. Antara isu etika yang dapat saya huraikan di sini adalah etika akhlak, di mana pada zaman ini terdapat juga individu yang tidak bertanggungjawab dengan membuang plastik sampah ke dalam sungai ataupun laut. Plastik konvensional mengambil masa sekurang-kurangnya 500 ke 1000 tahun untuk terurai. Hal ini dapat mengancam haiwan laut serta manusia yang memakan makanan laut itu sendiri. Selain itu, etika utiliti. Contohnya, penggunaan plastik mudah urai dapat mengurangkan keancaman terhadap hidupan laut, penggemar makanan laut serta dapat melindungi alam sekitar. Dari segi keselamatan dan kesihatan pula, bahan kimia yang dibebaskan oleh plastik seperti phthalate dan BPA tidak dapat dicerna oleh perut ikan dan boleh memudaratkan ikan tersebut. Selain itu, penggemar makanan laut juga boleh terjejas bila termakan hidupan laut yang sudah tercemar dengan bahan kimia ini dan boleh mengakibatkan pembentukan janin bayi terjejas serta berisiko mendapatkan kanser. Dari segi alam sekitar pula, plastik yang dibuang ke dalam longkang dan tidak terurai boleh menyebabkan tersumbat dan berlakunya banjir kilat. Pembakaran plastik secara terbuka pula akan membebaskan gas yang berbahaya dan boleh menyebabkan hujan asid serta penipisan lapisan ozon. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Saya Muhammad Aki Zikri bin Safwan bernombor matrik A199318. Baiklah, dengan masalah plastik yang berleluasa sekarang ini, penyelesaian masalah yang dapat saya cadangkan ialah kita hendaklah bertukar daripada beg plastik konvensional kepada beg plastik mudah urai. Inisiatif yang dapat dilakukan oleh kerajaan ialah dengan merendahkan harga kos bagi sesebuah beg plastik mudah urai itu. Ini dapat menarik
pengguna untuk mengamalkan gaya hidup yang menjaga alam sekitar dengan kadar kos yang rendah. Baiklah. Kedua, kerajaan boleh mengadakan kempen yang menerangkan kebaikan bila menggunakan beg plastik mudah urai ini. Ini sekaligus memberikan impak kepada orang ramai yang belum tahu akan kewujudan beg plastik mudah urai ini. Baiklah, bagi pengajaran, kita haruslah prihatin terhadap alam sekitar, kerana alam sekitar ini kita bukan juga untuk diri kita saja, tapi sebenarnya untuk orang ramai dan generasi yang akan datang. Yang kedua, kita mestilah bijak dan berfikir secara terbuka dan kritis dalam membuat pilihan yang betul dengan memilih plastik mudah urai daripada plastik konvensional. Kesimpulannya, semua orang hendaklah memberikan peranan dan komitmen 100% dalam menjaga alam sekitar ini. Jadi, jadilah pengguna yang bijak dengan memilih beg plastik mudah urai daripada beg plastik konvensional. Ini untuk diri kita dan generasi akan datang.